Bagi spesies tikus yang kita boleh jumpa, kalau dekat ladang sawit, kita ada di semenanjungnya, kita ada Rattus theomanicus, Rattus argentiventer dan juga Rattus dadai lah. Tapi kalau di bahagian Sabah Sarawak, kita ada spesies lain. Contohnya seperti Maxomys whiteheadi, kita ada Rattus exulen. Bagi kawasan perumahan ataupun urban area, kita boleh jumpa Rattus argentiventer, Rattus norvegicus dan juga Bandicotta species. Okey, dari segi kepentingan perosak tikus ni, kalau dekat ladang sawit macam biasa dia akan makan tanaman, makan buah. Kalau untuk anak pokok tu dia akan bunuh anak pokok lah. Dari segi kesihatan manusia, tikus ni memang bawa banyak penyakit lah. Contoh penyakit yang biasa tikus bawa adalah leptospirosis ataupun kecing tikus. Tikus juga boleh bawa parasite, endoparasite, ectoparasite, dan dia juga boleh bawa E. coli salmonella lah yang menyebabkan kita kena cirit-birit. Disease dalam history manusia yang dibawa oleh tikus kepada manusia ni adalah the plague lah ataupun black death, dan penyakit tu berlaku dekat Eropah pada kurun ke-13. Dia membunuh seramai 20 juta manusia dalam masa 5 tahun sahaja. Dan sebenarnya penyakit tu dia disebabkan oleh daripada bakteria Yersinia pestis, tetapi dia bakteria ni dibawa oleh tikus kepada manusia lah. Jadi tikus ni act as a vector for this disease to human lah. Kebaikan tikus ni, kalau ikut je dalam ekosistem biasa tu, tikus ni dia akan duduk dalam tanah kan, dia mengorek tanah apa semua. Jadi dia mengeluarkan benda yang di dalam tanah tu ke atas lah. Kadang-kadang benda tu bagus untuk ekosistem, dan dia juga tikus dia menjadi makanan untuk predator yang lebih besar sikit lah. Sebagai dalam ekosistem dia balance dia macam tu lah. Okey, kalau dari segi kawalan, kita ada 3 jenis kawalan lah yang biasa kita buat, iaitu kawalan budaya, fizikal dan juga penggunaan racun lah ataupun bahan kimia. Kalau kat rumah, kita bersihkan rumah, kemaskan dapur, pastikan sampah kita sentiasa buang, tong sampah kita bertutup. Kalau di ladang sawit pun sama, kita kemas ladang lah, pastikan tak semak kan, semak-semak tu kita buat rumpai apa semua supaya tikus tak suka untuk hidup dalam ladang kita. Dan kalau boleh kita buang biji lerai buah sawit tu, kita keluarkan lah, kita jangan biar dekat dalam. Dan untuk kawalan fizikal, kita ada contohnya, kita ada perangkap lah, kita ada perangkap libas, kita ada perangkap hidup dan juga kita ada perangkap elektrik. Dan untuk sekarang ni, kalau perangkap, saya tengah cuba perangkap PIR, Passive Infrared, dan perangkap ni bagus sebab kita dapat tangkap banyak ekor tikus dalam satu-satu masa, dan pada masa yang sama kita tak perlu selalu assess perangkap ni. Cumanya kita kena letak makanan yang sesuai lah dengan jumlah kapasiti tikus yang kita nak tangkap tu. Tikus kalau ikut secara generalnya, dia punya life cycle cuma sebulan setengah. Maknanya kalau yang dewasa tu sebulan setengah dia boleh beranak. Dewasa betina lah, sebulan setengah sekali dia boleh beranak. Dan kalau untuk anak tu, dia ambil masa untuk 3 bulan jadi dewasa. Contohnya kalau setahun kita ada sepasang tikus kat dalam rumah kita, kemungkinan besar dalam setahun tu kita akan ada ataupun darat 5 ekor tikus kat dalam tu. Umpan racun tikus yang saya biasa pakai adalah umpan dari segi antikoagulan ataupun anti pembekuan darah, dan dia ada 2 generasi, which is a first generation and second generation lah. And first generation is a less potent than second generation. Cara kita nak pakai umpan racun tikus ni, kalau kat ladang kita boleh tabur macam biasa, tapi kalau dekat kawasan perumahan ataupun yang ada non-target, contohnya kat rumah kita ada baby, kita ada kanak-kanak, kucing, anjing dan sebagainya, kita kena letak umpan racun tikus ni ke dalam stesen umpan racun tikus lah. Jadi kepada anda semua, sekiranya nak pakai umpan racun tikus, pastikan pakai dengan betul, beli yang ada label, dan kalau tak pasti kena rujuk kepada yang pakar lah ataupun orang yang dah bertauliah.